الرحمن الرحيم وعلى عبدك وعلى أعوذ بك من شر ما صنعت وبرك بنعمتك وأبوء بذنبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penonton Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni dapat lagi kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis munajat umat atas talian kita secara online. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita untuk terus melazimi pengajian kita, pengisian kita pada setiap malam, kecuali malamnya ada halangan. Namun begitu, insya-Allah kita akan terus mohon pada Allah Taala agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah, istiqamah untuk kita memanjatkan hajat munajat kita kepada Allah Rabbul Jalil. Alhamdulillah jemaah sekalian, nampak macam kecil, usaha kita ni nampak macam kecil dengan mengangkat tangan menadah doa. Nampak macam kecil, namun yang kecil jangan diperkecilkan. Kerana apa? Kerana jemaah sekalian, dari yang kecil inilah sebenarnya yang membawa kepada perbahasan
Ra'sul ibadah, kepala bagi ibadah. Kepala bagi ibadah tu adalah doa. Dan senjatanya silahul mukmin. Senjata bagi orang beriman itu adalah doa. Walaupun bagaimanapun keadaan yang Allah uji di sekeliling kita, terutamanya kalau kita lihat secara zahirnya bagaimana saudara Islam kita di Gaza, di Palestin, bagaimana sedang dihujani dengan serangan yang bertubi-tubi, tanpa henti daripada Zionis laknatullah. Namun tidaklah membawa kepada putus harapan. Tidak membawa kepada hilang pengharapan. Kerana apa jemaah sekalian? Kerana ada doa. Doa ni menjadi senjata, menjadi antara perkara. Kalau kita lihat, kalau kita berperang hari ini, kalau kita lihat bagaimana secara zahir ni peperangan sedang berlaku di Gaza sekarang ini, kita nampak senjata kan yang menyebabkan tumbangnya musuh, mampu menawan segala apa yang berhadapan dengan kita itu dengan senjata perang tu, yang gunakan misil-misil yang dilancarkan. Maka ingatlah bahawasanya begitulah peranan doa. Sekiranya kalau dizahirkan bagaimana nampaknya serangan bertubi-tubi, misil yang dilancarkan, macam contoh Hamas menyerah 5,000 misil dihantar non-stop pergi. Begitulah doa itu ibarat senjata, hanya akan pergi kepada sasaran. Dan senjata ini juga mestilah punya martabat dia, kekuatan senjata itu. Ada yang terus sampai kepada sasaran, ada yang dipintas oleh pintasan, dipanggil kalau di ruang lega udara di Israel itu dipanggil Iron Dome, pemintas kepada misil. Dan kita melihat bahawasanya mas sekalian, kalaupun kita melihat tak ada apa di tangan kita untuk kita lontarkan, namun percayalah bahawasanya doa itulah yang utama, yang nak dipanjatkan. Alhamdulillah. Khair. Baik, jadi terus bantu sebarkan dulu. Kita akan teruskan dengan munajat umat, insya-Allah. Kita akan teruskan dengan munajat umat. Kita berwasilahkan suratul Fatihah bi qiraati sab'ah qiraah, 7 qiraat, 14 riwayat jemaah sekalian. Baik. Okey. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman itu ada penterjemahan dia. Doa adalah pegangan, antara perkara yang mesti dipegang oleh orang beriman adalah doa. Doa itulah yang menjadi penterjemahan kepada ciri orang beriman. Kerana orang beriman dia takkan putus untuk berdoa kepada Allah. Kerana doa itu adalah penyataan keyakinan, penyataan pengharapan, penyataan sifat fakir yang ini sangat memerlukan dalam susah, dalam senang, yang ada hanya doa. Dalam susah pun kita doa, dalam senang pun kita doa. Kata Nabi SAW mafhum hadis, barang siapanya Allah nak kabulkan doa di saat susah, maka perbanyakkan doa di ketika senang. Jadi doa ini adalah mesti menjadi satu perkara yang tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh diremehkan, tidak boleh diperkecil-kecilkan, ya mas sekalian. Walaupun yang kita nampak usaha, yang perbuatan yang kita buat, kita lakukan, kita usaha, kita lakukan apa yang kita nak lakukan, namun doa walaupun singkat, walaupun hanya perlukan 5 minit, mungkin 5 minit lama sangat, 1 minit pun tak habis kadang-kadang. 1 minit menandatangan pun rasa panjang lah. Adapun walaupun singkat, ringkas, tetapi dengan doa lah yang menyebabkan segala perkara itu dilihat oleh Allah. Lalu Allah berkenan apabila doa itu dimustajabkan, maka berlakulah apa yang Allah takdirkan. Jadi mas sekalian, dalam doa juga, maka kita kena perhalusi
kita kena berikan penghayatan yang tinggi terhadap bagaimana kita nak susun. Sebagai contoh, kita nak berikan masa kita untuk kita berikan tumpuan dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta dan meminta dan meminta kepada Allah. Sebagai contoh, kalau kita berada dalam keadaan yang sangat getir, kan? Sangat getir, sebagaimana ketika kalau kita lihat saudara kita di Gaza, di Palestin tu, suasana sangat getir. Bagaimanakah waktu ataupun keadaan doa mereka? Maka sesungguhnya doa mereka itu, kalau kita lihat benar-benar diterima oleh Allah itu, jangan kita ukur dengan suasana yang berubah sekelip mata, tidak. Tapi sebenarnya apabila Allah terima doa seseorang itu, kata para ulama, dia akan melihatkan pengharapan. Bermaksud dia tak putus harapan. Itu maksudnya dia tak putus asa. Antara doa apabila seseorang itu diterima oleh Allah, dia tidak akan putus harapan. Walaupun dalam keadaan berada dalam kehancuran, maka dia tidak ada orang yang give up. Dia tidak akan jadi orang yang hilang keyakinan. Dia tidak jadi orang yang lemah semangat. Tidak. Antara ciri doa itu diterima, jemaah sekalian. Apabila diuji dengan permasalahan tersebut, berada di keadaan yang penuh dengan permasalahan, lalu dia mengangkat tangan berdoa memohon pertolongan Allah. Antara perkara yang jelas sekiranya doa itu didengar, diterima oleh Allah, adalah dia tidak akan dihilangkan semangatnya, tidak akan dihilangkan kekuatannya, tidak akan dihilangkan keyakinannya, walaupun dia sedang berada di kemuncak kesusahan. Dia pergi zahir lah, kemuncak zahir, macam contoh melibatkan nyawa, ya sekalian. Nyawa kan. Dan malah kalau kita lihat, mereka tidak berganjak. Mereka tidak berada dalam keadaan yang bahasa mudah ginilah, depressed. Kalau ikutkan kematian diuji depan-depan, jemaah sekalian, kan? Kita boleh ambil banyak ibrah. Dan di sini kalau kita lihat betapa besarnya diangkat doa tu. Sebab tu jangan kita ukur permintaan kita itu dengan hasil benda. Yang mesti kita faham peranan doa tu apa. Pertama, peranan doa itu adalah sebagai kita ni hamba berhubung dengan pencipta. Kita nak menunjukkan kita hamba. Itu yang pertama. Dan dalam doa bukan menunjukkan bahawa kita menentukan, kita memastikan, kena jadi macam ni, kena macam ni. Itu dah bukan hamba. Doa ini adalah pengharapan kita, permintaan kita. As'aluka iza sa'alta fas'alillah. Nak minta apa-apa permintaan, minta ke Allah. Iza sta'anta fasta'in billah. Nak minta pertolongan, minta ke Allah. Nak menunjukkan kita ni lemah, khalas. Bermaksud dalam susah, dalam senang, kita tidak mampu melaksanakan apa-apa pun. Baik. Yang seterusnya, kalau kita lihat, dengan doa itu diterima oleh Allah apabila Allah makin berikan kita kekuatan hati. Sebab doa ni kerja hati, mas sekalian. Dia mesti datang dari hati. Lalu ketika kita meminta kepada Allah pertolongan itu, maka yang akan ditunjukkan oleh Allah, yang dijawab terus adalah Allah akan berikan kita anzalas sakinah. Kita berdoa tu, doa tu memberikan kita yakin. Walaupun kita masalah belum selesai. Macam contoh, saudara kita di Gaza, masalah mereka belum selesai, mas sekalian. Kematian semakin meningkat, mencecah ribu-ribu, selagi bulan puluh ribu, Allah Akbar. Tapi bila diinterview, bila ditanya, dan perkara itu bukan sehari dua kan, sebelum ni pun dah pernah berlaku kematian di depan mata mereka. Cuba kita lihat betapa hebatnya doa ni. Tak ada lagi jumpa, wallahu alam, kalau saya silap lepas pandang, sila bantu betulkan, yang mana warga Palestin, Gaza, yang berada dalam keadaan traumatik, trauma, berada dalam keadaan mental torture, berada dalam keadaan anxiety. Tak dengar lagi, mas Len, wallahu alam. Tapi kita dengar tentera Israel, ya ada. Dia yang bunuh orang, dia yang stres. Dia yang bunuh orang, dia yang stres. Lepas tu yang kena bunuh, yang stres, keluarga. Tapi mereka dilatih. Contoh antara tentera-tentera Hamas, yang mana syuhada, keluarga mak ayah dia meninggal, tinggal dia.
Dia membina keyakinan. Dia membina keyakinan. Yang mana mereka bangkit bukan untuk orang kata membalas dendam, tetapi mereka bangun dengan keyakinan bahawa mereka menjadi dinasti pelapis yang akan membebaskan Palestin. Nah, menunjukkan doa ni tak semestinya kita kena faham. Bukannya waktunya waktu doa, ya Allah bebaskan Palestin, kemudian bebas. That's it. Tak. Prosesnya itu berlaku, dan paling penting kita nampak apa kesan dia kepada individu tersebut. Apa kesan kepada individu yang sering berdoa ni. Dan doanya diterima oleh Allah. Dia sentiasa berada dalam keadaan sangat semangat. Jadi orang yang lemah semangat, rasalah sesi doa. Saya dah doa dah Ustaz, doa dia tak terima tu. Dia rasa lemah. Ataupun dia tak nampak doa ni sebagai perkara yang utama. Sampai dia kata begini, tak tahulah, puas dah saya berdoa. Biarlah. Kalau dia kata puas dah saya berdoa, ataupun dia tak jadikan doa ni istiqamah dia. Kalau setiap malam nak tunggu, contoh nak baca Fatihah ni, malas lah. Macam tu juga, maknanya tak terima lah. Tapi kalau Allah bagikan kita kekuatan untuk terus meminta, berdoa, nak tunggu, nak baca Fatihah, rasa macam dah semakin kuat. Allah Akbar. Maka nak menunjukkan mudah-mudahan itu syarat utama berdoa itu diterima oleh Allah SWT. Hati kita makin kuat. Hati kita tidak ada penyakit ragu. Hati kita tidak ada penyakit buruk sangka. Kalau kita tak buruk sangka dengan Allah, insya-Allah kita tak akan berburuk sangka dengan hamba Allah. Orang tak tolong kita marah. Orang tak tolong kita sangka buruk. Kan? Apa-apa yang berlaku kerosakan kita salahkan orang. Tak ada. Takkan berlakulah. Hati itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk berada dalam keadaan yang sangat menerima situasi yang berlaku dengan hati yang lapang. Berlapang dada. Mereka tidak ada satu keadaan yang memendam, menyimpan, yang menyakitkan, tak ada. Itu tanda doa dia diterima. Allahu Akbar. Jadi perkara sekarang ni kita kena banyakkan berdoa yang mana mudah-mudahan bila Allah terima doa kita jemaah sekalian. Kita yang paling nak adalah Allah kuatkan hati kita di saat kita berhadapan dengan apa jua situasi. Kekalahan yang besar adalah bukan kekalahan di sudut mempertahankan apa yang kita ada tu. Kekalahan yang besar apabila kita hilang pengharapan dan keyakinan kepada Allah yang Maha Ada. Habis. Hilang keyakinan menyebabkan apa yang ada depan mata boleh hilang begitu saja. Bila ada keyakinan, apa yang tiada depan mata, Allah boleh adakan begitu saja. Allah boleh adakan. Sekarang ya Allah uji kita susah contoh. Allah uji kita kena bertahan dengan itu, dengan ini. Allah uji kita macam-macam. Tapi kalau kita terus meyakini bahawasanya dengan doa Allah akan dengar, kita berusaha dengan yang sebenar, kita yakin bahawasanya ini adalah perintah Allah, doa. Doa ini adalah perintah Allah. Udu'uni astajib lakum. Perintah Allah. Udu'uni. Bila Allah perintahkan doa, bermaksud ini akan ada bahagiannya. Dia tak adalah hati-hati, lintasan hati ni macam mana Ustaz? Kita janganlah bagi dia melintas. Macam mana boleh melintas? Memang benda tu ke hati. Kan? Macam mana boleh lintasan tak puas hati? Walaupun kita anggaplah lintasan saja. Saya nak bagi tahulah, bila kita buat motor, ada benda melintas. Melintas saja. Melintas ni bahaya juga. Walaupun dia tak atau congok, tak berhenti keras kat depan tu. Kalau keras kat depan tu, accident juga. Melintas pun bahaya juga. Jadi benda-benda melintas ni jauhkan juga. Apa benda lagi kita nak jadikan isu sampai masih ada lintasan-lintasan? Sepatutnya benda-benda macam tu kita kena jauhkan. Walaupun lintasan itu belum lagi dianggap satu benda yang berat. Dia melintas kan. Macam kadang-kadang Ustaz terlintas juga hati, tak puas hati. Tapi kalau kita anggap benda tu biasalah tu lintasan. Maka lama-lama dia rajinlah melintas. Sebab tu amakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu lintasan tu nak hilangkan lah. Kita nak hilangkan lintasan itu. Tak nak diganggu dah lintas-lintas ni. Sebab lintasan itu kalau kita biarkan, maka dia akan mengundang kepada keraguan yang lebih besar. Dia jangan pernah ada lintasan-lintasan itu. Walaupun lintasan itu kita tak mampu nak kawalnya. Kita tak tahu Ustaz. Kadang-kadang dia melintas je.
Namun kita boleh faham bagaimana datangnya lintasan itu. Mesti ada gangguan dan yang paling utama, pasti ada masih keraguan yang bermain dalam fikiran kita yang menyebabkan mampu benda itu melintas. Jadi jangan biarkan ada lintasan ni. Kita kena pintas terus. Kita kena ada tutup jalan tu, jangan bagi melintas. Kita highway laju, kita berada di lebuh raya nak menuju ke syurga, projek lebuh raya ke syurga. Lebuh raya 4 lane besar, boleh melintas ke? Lebuh raya 4 lane boleh melintas ke? Tak boleh. Mana kerja orang kata pun jangan nak melintas lebuh raya 4 lane, cari pasal. Jadi kena hadapi dengan keyakinan. Sebab tu kita kena seringkali fazakir, kena ulang dan ulang. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sebab tu kita kena duduk dalam suasana yang mengingatkan. Ingat mengingatkan. Seperti sebagai contoh, kita berada dalam suasana insya-Allah setiap malam. Kalau tiada penangguhan, maka kita akan azamkan diri untuk hadir, ya, insya-Allah. Baik, sekalian, insya-Allah kita teruskan. Bismillah. Alhamdulillah. InsyaAllah besok kita ada talaki. Ibu hadir. Pengajian Tauhid, sekalian. Wajib wajib. Duduk di dalam majlis ilmu secara talaki. Online pun sama, tapi yang utama talaki. Mudah-mudahan yang online pun dapat juga. Duduk saja dapat keampunan Allah. Duduk saja dapat keampunan daripada Allah. Jadi kita hidup ni dapat keampunan. Jadi usahakan, sebab kita ni masa dah suntuk, kita nak beramal banyak, insya-Allah azam kita. Namun yang paling nak adalah Allah ampunkan banyak-banyak dosa kita. Itu yang paling utama, jemaah sekalian. Iblis banyak amal, tapi Allah tak ampunkan dosanya. Jadi kita kena azam untuk berada dalam suasana yang menuju pada keampunan Allah. Antaranya adalah hadir talaqi, terutama majlis ilmu yang wajib. Wajibkan diri untuk berada di dalam majlis yang wajib, dan padanya Allah berikan keampunan. Keampunan itu adalah yang nombor satu yang kita harapkan daripada Allah. Nah, itu nombor satu. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik. Kita teruskan dengan biqiraatil Fatihah, insya-Allah. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا بنegara Palestin ya Allah berikanlah kebebasan kejayaan kepada para mujahidin ya Allah dan kepada semua rakyat Palestin keselamatan ya Allah ya Allah hancurkanlah musuh-musuh Islam Zionis ya Allah ya Allah jauhkan negara Malaysia dari bala bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan kepayahan kesusahan ya Allah hingga negara-negara Islam padanya نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususnya bersemuanya daripada malam ya Allah kabulkan segala hajat kami yang dunia akhirat permudahkan segala hajat kami dunia akhirat ya Allah ya Allah نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم لا منكم تقبل يا كريم Alhamdulillah jemaah yang mulia Ta'ala syukur pada Allah InsyaAllah besok saya ada kuliah subuh nanti saya buat live insyaAllah kalau line mengizinkan sebab di tempat itu besok tempatnya insyaAllah kalau line okey saya buat live dan besok kita jumpa di Teratak Wasan Rock untuk meneruskan pengajian talaki kita insyaAllah dan tadi ada yang bertanya bagaimana atau Allah ampunkan kita baik bila sebut keampunan Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti bersamanya ada ketaatan. Yang pertama kata para ulama bila kata seseorang itu Allah nak berikan dia hidayah petunjuk keampunan maka Allah akan sibukkan dia dengan perkara yang Allah redha ketaatan tanda Allah pilih dia ini keampunan tu sama dia boleh ambil di situ Allah sibukkan dia dengan ketaatan dia akan diringankan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Itu tanda Allah ampunkan. Yalah kita ada zaman-zaman kita dahulu. Contoh kesilapan kita. Tanda Allah terima taubat kita. Allah beri peluang kita untuk lebih baik. Sebab tu jangan heran kalau orang buka cerita tentang dia dulu tu siapa, dia dulu macam mana. Tapi sekarang ni kita ke depan macam mana. Itu tanda taubat diterima. Apabila Allah terima taubat seseorang, maka Allah akan pilih, Allah akan ringankan dia, Allah akan buka jalan-jalan kebaikan, terutama menuntut ilmu. Itu nombor satu wajib. Dia akan jadi orang yang menuntut ilmu. Sebab takkan boleh berubah tanpa ilmu. Dan sudah pasti perubahan yang mesti dijaga adalah perubahan untuk yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Maka Allah akan berikan dia kefahaman di dalam ilmu tauhid. Dikala manusia lain melihat kita untuk jatuh disebabkan dosa kita, maka di ketika itu Allah nak melihat kita memohon keampunan kepada
di atas kesalahan kita. Allah tak nak tengok kejatuhan kita. Allah nak tengok keampunan kita. Orang lain nak tengok kejatuhan kita disebabkan oleh dosa kita. Tu orang di saat manusia lain meminta-minta untuk kejatuhan seseorang itu disebabkan dosa dia. Maka Allah tidak begitu. Allah menunggu hamba-Nya untuk meminta ampun. Bukan nak menunggu kejatuhan hamba-Nya. Allah tak menunggu kejatuhan para hamba-Nya. Allah menunggu keampunan daripada hamba-hamba-Nya. Sebab itu Iblis berputus asa di saat Allah kata kepada Iblis, selagi mana aku Maha Pengampun, aku akan ampunkan dosa-dosa hamba-hamba-Ku. Maka Iblis tidak. Iblis selagi mana dia boleh buat kita berdosa dan dia nak kita jatuh dan hancur disebabkan dosa kita. Namun tidak begitu bagi Allah. Allah nakkan kita meminta ampun atas dosa kita. Bukan Allah nak tengok kita jatuh dengan dosa kita. Hati-hati. Orang biasalah pandangan yang penuh dengan hasad, iri, dengki. Ini pun ciri doa dia dan keampunan dia diterima oleh Allah. Dia tidak mencari salah. Dia takkan mencari salah. Dia tidak akan mahu berbalah. Yang dinampak adalah kekuasaan Allah dalam mengampunkan salah bagi setiap hamba. Iblis, dia nak kita jatuh disebabkan dosa kita. Dia suruh kita lalaikan kita buat dosa. Kemudian dia menunggu masa untuk kita jatuh. Tapi tidak di sisi Allah. Di sisi Allah, Allah menunggu kita untuk memohon ampun kepada-Nya. Sebab itu Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah tak menunggu kejatuhan kita untuk sambung dengan kata-kata tertipu. Tengok Allah nak tengok kau jatuh. Tak ada. Itu orang busuk hati nak tengok kita jatuh. Orang yang busuk hati, iri hati, dengki ni, dia akan tengok kita, dia akan nak tengok kita jatuh dengan kesalahan kita. Tapi Allah tidak, jemaah sekalian. Allah nak tengok keampunan daripada hamba-hambanya, kesan daripada dosa kita. Kita buat dosa, Allah tengok keampunan kita. Jadi yang menyebabkan jatuh tu bukan semata-mata dosa kita, tapi kerana keengganan nak meminta ampun kepada Allah. Itu saja. Manusia tidak. Manusia nampak ada dosa, habislah kau, jatuhlah kau, memang tak guna punya orang, memang itu gini. Memang manusia yang terkesan dengan pandangan hasad, seperti mana perjalanan Iblis. Dia nak tengok kita tercari-cari salah kita dan menunggu masa untuk kita jatuh. Allah tidak. Iblis suka melirik benar. Iblis suka buat kita bersangka-sangka Allah nak ampunkan kita ke tidak, aku ni layak ke tidak. Walhal Allah dah terang-terang menyatakan aku Maha Pengampun. Wa imma, kalau syirik sekalipun yang dosanya sangat besar itu pun Allah ampunkan kalau kita minta ampun. Jadi yang bertanya tadi kan, ciri apa tanda Allah ampunkan kita. Itulah tadi. Kita akan mula bersangka baik dengan Allah. Kita akan hati kita berlapang dada dengan apa yang berlaku. Dan kita akan sentiasa ada harapan, peluang untuk berbuat baik. Walaupun teruk mana, gelap mana, keadaan macam mana pun. Saya ada tuliskan satu kenyataan. Segelap, apa nama tu, panjangan gelap-gelap malam akan kalah dengan cahaya yang terang. Akan kalah. Gelap malam ni jemaah sekalian. Segelap malam. Lagu apa lagu Amok kan? Gelap malam pasti terang, sang mentari pasti datang. Okey, malam ni kita nampak gelap. Kita takut dengan kegelapan. Kegelapan yang pekat tidak akan mampu menahan cahaya yang terang. Takkan mampu. Walaupun cahaya itu kecil, menyuluh kegelapan malam yang pekat. Malam yang pekat takkan mampu menahan terangnya cahaya. Jadi bila kata seseorang yang punya kisah silam yang pekat malamnya, gelap,
Tapi kalau dengan cahaya keampunan Allah, maka tiada yang dapat menghalang. Ustaz, kalau orang tu sedar dia sombong tapi dia tak boleh ubah, macam mana dia nak buat? Sebenarnya bukan dia tak boleh ubah. Kerana mengubah bukan dia, tetapi dia masih nak mempertahankan dirinya atas sikap kesombongan dia. Hati-hati. Hati-hati. Jadi tiada cara lain, dia kena sedar dan kembali tunduk kepada Allah. Tidak boleh dia mengaku kesalahan dan nak sombong, nak buat macam mana? Tak boleh. Sebab dia dah tahu benda tu salah. Sifat buruk itu sudah ada pada diri dia. Tetapi dia membiarkan, dah nak buat macam mana? Tak boleh. Dia tak ada pilihan lain, melainkan dia kena mohon kepada Allah untuk, ya Allah, hilangkan sifat burukku ini, ya Allah. Sebab tu antara sifat yang kena ada dalam diri kita, hauna, merendah diri. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang Allah ampunkan dosa juga, Allah akan berikan dia sifat kerendahan hati. Dah dia ni bekas pesalah, bekas banduan, nak tunjuk hebat ke? Ibarat macam itulah. Hang nak cakap banyak lagi. Hang nak berjalan dengan menabik dada lagi. Hang tahu tak hang ni pernah kena gitu gini, macam itulah. Kalau seseorang yang Allah telah bukakan kesilapan dia, dan dia nampak itu tanda anugerah Allah, apabila seseorang itu nampak buruk dia, lalu dia memohon ampun kepada Allah, antara kesannya juga adalah dia akan jadi orang yang merendah hati. Dan dia tak akan memandang serong dengan orang yang berbuat salah, kerana dia juga daripada jalan yang salah. Dan dia akan memandang orang-orang ataupun sesiapa yang berada di dalam lembah kesilapan, kesalahan, dia sentiasa memandang dengan pengharapan yang tinggi. Jadi dia tak akan mudah untuk merendah-rendahkan orang. Itu semua dia meremeh-remehkan orang. Kita memandang orang dengan pandangan, kau ini pun tak tahu, ini. Jangan. Antara ciri orang yang diterima keampunan oleh Allah juga adalah Allah akan berikan dia hati yang merendah. Hati yang merendah. Merendah hati dia. Ya, dia bekas pesalah. Dia sedar diri dia itu. Ini paling susah nak buang adalah pasal sifat merendah. Buat dosa apatah lagi, pahala akan nanti yang payah nak rasa, merendah. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah, ambil kiasan malam lah. Malam yang gelap itu takkan mampu menahan cahaya yang datang padanya, menerangi tempat yang gelap itu. Tak ada satu pun kegelapan yang mampu menahan cahaya yang masuk ke ruang dia, ke tempatnya, melainkan tempat itu akan jadi terang, melainkan dia yang menutup cahaya itu. Tetap menegur walaupun pernah buat salah tu kira kategori apa, Ustaz? Tetap menegur walaupun pernah buat salah. Menegurlah dengan memberi nasihat, bukan memerli, merendahkan macam kau tak pernah buat salah. Kalau kita nak menegur, itu berilah dengan nasihat. Seorang pesalah menegur perkara yang salah, janganlah sampai wujud perkara yang membuatkan orang tu suasananya salah menyalah. Seorang pesalah menegur satu perkara yang salah, patut menegur dengan kesedaran, malu. Bukan kata, oh kau ni salah. Dah, menegurlah dengan rasa diri itu bersalah. Senang bahasa, dia akan dengan datang sifat merendah. Bukan menegur dengan menyalah. Biasanya orang yang menegur, dia ni pun buat salah, tapi biasanya dia akan menyalahkan. Bila menyalahkan, maka takkan jadilah, takkan sampai matlamat tu. Jadi bahasa mudah kata kunci, merendahlah. Merendahlah. Apabila hati itu merendah, maka yang ada adalah indah. Indah keindahan. Dia tegur orang pun, dia tahu diri dia salah. Ada orang dia sedar ciri-ciri mahmudah dah ada pada dia, dan lepas tu dia lalai perasaan baik, aku yang terbaik. Bagaimana Ustaz? Maknanya dia tak sedar lah tu. Maknanya dia tak sedar ciri mahmudah itu. Yang dia ada adalah sum'ah. Bukan mahmudah, dia sum'ah. Sedar kebaikan, dia tahu kebaikan, tapi dia tak mampu merasa merendah diri. Maka itu bukan kebaikan, itu jadi sum'ah.
Dia sum'ah ataupun ta'jub. Lebih ujub lah, yang lebih tepat ujub. Sum'ah ni sama nak orang dengar kebaikan dia. Biasanya tu kalau perasaan baik, dia mesti nak orang dengar apa yang baik dia. Dia sum'ah. Kalau ujub, dia ta'jub. Dia kagum dengan diri dia. Maksud dia masih belum berada dalam mahmudah, walaupun dia tahu sifat mahmudah. Dia berada di dalam suasana mazmumah. Jadi macam mana nak keluar pada situasi ini? Maka tidak lain tidak bukan kena mohon petunjuk Allah. Sebab itu kita ni taklah 24 jam. Orang yang macam itu, kita faham macam ini. Dalam usaha kita nak menjadi baik, kita akan berlawan dengan perkara yang buruk. Bermaksud kita ada usaha nak jadi baik, tidak bermakna 100% baik. Dan kita dah belajar, baik itu dari Allah, buruk tu kita, baik tu Allah. Khalas. Bermaksud bukanlah 24 jam buruk, mesti ada masa baik kan? Adalah juga. Okey, ada masa itu, maka mohonlah petunjuk Allah. Ya Allah, jagalah hati aku, ya Allah. Tu kena sentiasa, sebab tu kena sentiasa berdoa. Berdoa ni lah antara perkara yang sangat penting agar dia memandu arah hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, insya-Allah kita sambung pada siri yang berikutnya besok. Ada kelas subuh dan talaqi di Teratak Walsan Raf. Penyempuh hadir semua yang berkelapangan atau yang berusaha untuk melapangkan masanya, hadirlah, kerana kita sudah berada di kemuncak ataupun menuju kepada waktu yang sangat genting. Jadi waktu-waktu kegentingan ini, maka kenalah benar-benar memanfaatkan masa pada tempat yang paling bermanfaat. Itulah majlis ilmu. Wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. تكبير الله أكبر.